Jadi nafsu kita ni tuan-tuan sangat suka kepada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Suka sangat. Dalam surah Yusuf alaihi salam, Tuhan sebut juzuk wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu allahu iwajam qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Baiklah kawan dikasih sekalian, alhamdulillah tersambung lagi pelajaran kita pada malam ni. InsyaAllah malam ni masuk pada nasihat yang kedua ya. Nasihat yang kedua dari buku Ayyuhal Walad. Ada yang beli buku ni tak? Ayyuhal Walad, wahai anakku yang dikasihi. Buku ni sebenarnya pesanan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pada menjawab pertanyaan anak murid dia ya. Baik, nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajar kita, kata lagu mana sepatutnya kita ni terima nasihat daripada orang. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut pada kita dalam hidup kita nak baiki diri ini, ada satu perkara yang kita kena ambil cara, iaitu kita kena dengar pandangan nasihat daripada orang. Kerana orang melihat kita daripada luaran kita, tengok kita daripada luar. Dan dia kata, Imam Ghazali kata, tukar royak nasihat ni mudah saja. Demo kena gitu,
demo kena gini, itu maksud dia, ya. Tapi yang payahnya ialah lagu mana cara kita nak terima nasihat. Lebih-lebih lagi bila kita nasihat suatu perkara yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Katakanlah tuan-tuan semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah dia mengajak orang kepada beriman pada Allah. Sedangkan orang Mekah pada masa tu mereka ni duk kutip sebuah berhala. Bila Nabi nasihat kerana Allah, ajak orang kepada Allah, berlawanan dengan nafsu puak-puak Mekah. Lalu puak-puak Mekah pun lawanlah Rasulullah. Sampai tahap buat perancangan nak bunuh Nabi, nak usir Nabi. Jadi, bila orang nasihat kita satu perkara yang berlawanan dengan nafsu kita, memanglah ianya amat payah untuk diterima. Katakanlah misalnya yang buat nasihat demo berhenti isap rokok. Payah tu. Wayak mudah ya. Berhenti dah belakang isap rokok. Mudah ya. Bagi orang yang kaki rokok, dia marahlah kita. Dia meleting kita sebab suruh dia berhenti rokok. Bahkan ada setengah orang tu, dia nak marah kamu sebut bak rokok, dia masih kamu. Kata ngajar sepotahik kan. Tak, dia zaman tu WhatsApp tak ada lagi, 3310 lah. Dia masih kita. Dia berkata kalau baca Quran, hadis Nabi sepotahik, dia berkata kapil lah demonya. Kita balas balik dah. Dia tak puas hati lagi. Kita pergi ngajar minggu depan tempat yang kita sebut tu. Dia pesan ke Tik Imeh, koyak kau Ustaz Saibun. Kita beli rokok apitis kita, bukan apitis dia kan. Nak cerita payahnya nak terima ni dah ni. Kita poyak balik dia. Betul lah beli rokok kan duit demo. Tapi tu hari pitih bukan suruh beli rokok. Marah pula dia. Tapi akhirnya menjadi kawan rapat. Gitulah. Kita rakyat tu bukan ada apa-apa. Nak rakyatnya, dah kita buat benda tu benar salah segi hukum. Benda tu pula akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bila kita nasihat suatu benda yang berlawanan dengan nafsu dia tu sendiri, mestilah dia akan marah. Kita lah juga. Benda kita berahi. Orang rakyat. Tukar rakyat tu apa tu? Tukar terima tu masalah. Itu maksud dia. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya mendapat suatu gelaran rasmi. Dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dalam dunia. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad aliran pemikiran ahli-ahli falsafah. Baik. Dia kata di sini bahawa lebih-lebih lagi kalau tengok kepada perangai nafsu kita. Nafsu kita ni dia suka kepada perkara tak molek. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Surah Yusuf ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i. Boleh kami tak derah sikit suara Pak Ngajar? Ada urus dia je ke? Sebab bila suara ni kau kita kecek, kita letih. Letih dan kita panah mulut. Kita urus dia derah suara mikrofon ni. Baik. Jadi nafsu kita ni tuan-tuan sangat suka kepada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Suka sangat. Dalam surah Yusuf alaihi salam Tuhan sebut juzuk wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dah, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita ni tuan-tuan suka sangat untuk buat benda tak molek. Lebih-lebih lagi kepada orang yang mencari ilmu dengan tujuan tertentu. Orang belajar banyak macam. Ada orang belajar dia nak ke ilmu. Ada orang belajar ni tuan-tuan, dia nak cari sesuatu benda dengan ilmu yang dia belajar. Kita niat yang betulnya ialah kita belajar ni kerana Allah. Lepas tu dunia tu akan mari dah. Kalau ada setengah orang ni belajar semata-mata kerana dunia, kita pergi nasihat pula ke dia, payah. Kerana orang ni bila dia belajar lagi tu, dia menganggap bahawa
Dia ada ilmu, sudah cukup dengan ilmu dia. Walaupun tidak beramal dengan ilmu dia. Pasal dia kira dengan ilmu yang dia ada, dia boleh mencapai apa yang dia nak. Dari segi keduniaan dia. Walaupun tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Ada tuan-tuan semua. Satu orang yang jumpa kita di Pejabat. Masa dekat dengan Mufti dulu. Dia kenal hamba. Dia pergi ikut ceramah hamba. Dia kata, Ustaz ceramah Alhamdulillah. Dia kata, orang suka dengar. Tapi oleh kerana Ustaz ni ada BA ya, dia kata. Hamba ada pertama ya. Ijazah pertama sahaja. Hamba tak buat master. Dia kata, kamu oleh kerana Ustaz ada BA ya, dia kata. Orang bayar ke Ustaz 120 saja. Agak kerajaan. Hamba ni Ustaz sudah buat master. Lepas ni hamba dapat elang lebih tinggi pada Ustaz kalau ceramah. Walaupun hamba ni tak sedap pada Ustaz. Hamba ayat dia, ambil dia mau nak kat kahwin, bukan nak lagi tu. Kalau dia merasa dia mau nak ngaji untuk dapat kesagu hati tu, kalau dia mau nak tu kahwin boleh lama dah. Kalau dia mau duk cari tu, kahwin tak ngaji sebab dia mau lama dah kahwin boleh kata. Dia kahwin ngaji bukan untuk tujuan tu. Kahwin ngaji tujuan kahwin untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Zaman kita mengaji dulu tuan-tuan semua, tahun 90 80 zaman orang tak sing ngaji agama. Kita pergi ngaji sekolah Arab tu, masa tu budak-budak sekolah menengah buat ngaji kita. Masa tu sekolah Arab air lanah duduk dalam. Tak tahu dah mana. Duduk dalam. Turubah di Cabai 3 luar ni. Nak pergi ke sekolah Arab air lanah dalam, melalui untuk sekolah menengah. Tahun 80 kita tahun 80 nak pergi ke sekolah Arab tu, lalu ke depan sekolah menengah. Kita budak sekolah Arab pakai sokok tengah tu. Zaman kerajaan pakai piok. Zaman kerajaan UMNO 80 dulu, pergi sekolah Arab ni pakai sokok. Budak-budak sekolah menengah ni, dia panggil ke kita budak sekolah Arab, lalu ke depan dia ni kan titik CV. Kita ingat lagi paklan. Titik CV. Nyawak ngaji dia. Jadi kalau kita tengah tu mengaji untuk mencari dunia, tak kena. Kalau kita ngaji tempat orang tak siap belakang. Tak fikir pun kita nak cari dunia dengan cara kita ngaji. Cuma kita ngaji untuk mencari ilmu. Bila kita klik belajar sepatah dua setidaknya ada. Hak dunia. Orang hak ngaji kerana dunia boleh jadi cikgu. Kita hak ngaji agama. So patutlah juga boleh jadi cikgu. Sebab apa salah? Dikatakan pemikiran orang ahli falsafah. Betul. Orang hak guna pemikiran. Dia tuan-tuan kena cuba asing dua perkara. Antara rezeki dengan ilmu. Kita ngaji sekarang, tapi rezeki kita sekarang. Dr. Mahathir, dia ngaji 40 batang, nama lagi Dr. Mahathir. Tapi dia kerja dia politician, pemerintah negara. Rezeki dia mari kat tu. Kita ngaji ilmu kita dunia sekarang. Banyak mana orang ni kaya raya bukan bidang dia ngaji. Dia ngaji ke lain, dia boleh snack ke benda lain. Pasal ilmu sekarang, rezeki sekarang. Rezeki bagi ikut lain, ilmu kita ke lain. Kita lain nak kata, orang ngaji tinggi, dia kaya. Ada pun nak kira kaya ni kan, budak-budak tak nak sikit kaya mana kita buat. Tuhan jual harga. Daripada apa yang main-main tu? Kalau buat ke haji 3,000 sebulan, dia timbul pokok bergot tu ya. Orang jual nasi berjalan tu, nasi air dingin. Nasi air dingin tu, berapa ya ada boleh sehari. Kalau kira segi pitih, tak betul kalau tak nak kaya tuan tu. Kita sekali, satu orang rombong yang pergi Mekah dengan hamba. Dia kata, Ustaz ni duit 2,000, tapi duit zakat ni Ustaz. Kita nak minta Ustaz bagi zakat sini, boleh kata. Hamba kata, hamba tak jamin. Hamba tak siap. Pasal Mekah, dia tak kenal orang miskin kat kaya. Tapi, dia kata, nak juga suruh Ustaz tu. Ustaz tu lah. Baik, hamba cuba. Baik. Hamba nak cari Mekah asnaf. Di Masjid Haram. Cerita betul. Nak ada mana rezeki sekarang, ilmu sekarang. Amba duduk di bingkai Masjid Haram tu, Malaysia. Amba tengok pocik tua Pakistan, pakai baju hijab, uniform di Masjid Haram. Tu kan nyapu, tu kan sapu. Amba nampak dia tua lah kali 60 lebih dia. Amba pergi kat dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Kata banyak-banyak amba kacik wa tabillahi alaik. Indi salaqah. Kata dengarkan Allah. Dengar kula ni ada duit sedekah, duit zakat. At-taqbalu. Boleh mutimah kata. La. Tak setimu. Kata, pasal apa mu setimu? Aku tahu, mu kerja syarikat Beladin ni, gaji mu 700 ya. Dia tahu betul? Dia kata, gaji aku 700 ya sebulan, betul.
Bah, orang akut, pak tinggal orang makan minum sendiri. Tapi mu tengok gaji aku 700. Aku tak pelawak betul pun kata tu. Betul gaji dia gitu. Tapi mu tahu kata, perolehan aku setiap hari, orang mari masjid ni, Seria 2 ya, Seria 2 ya, Seria 2 ya, Seria 2 ya. Oh aku ni boleh sehari, bodoh-bodoh, 400, 300, 500, biasa sehari. Kalau 300 boleh sehari, kali dengan 10 ada 9,000. Kadang mau nak kata dengan sini, boleh pitih, tak betul. Apa kata, ya Allah kau buat ni. Pertama cari jumpa Bangla. Bangla jaga jamai. Kata mu banyak boleh sedekah sehari. Dia kata, sehari aku boleh 300, 200, semua dengan Pakistan Jawa. Cuma dalam setahun, ada 10 tak boleh, dia kata. Sebab apa tu? Bila aku kena rutin jaga jamai. Orang tu berjamai, orang tak sedekah. Itu Bangla rajak kita. Jadi patutlah Bangla dia duduk cokoh Mekah 700 ya. Hak tu dia pergi Mekah ke. Nak tukar duit alus untuk sedekah, pasal pergi money changer lah. Tukar apa dia. Banyaklah poket tu. Apa dia tu? Amu pergi tawah. Siapa di tempat tawah tu jumpa orang Indonesia. Budak Indonesia duk main nyapu tepi tu. Kata, Mas, satu soalan mau tanya. Berapa sedekah kamu dapat sehari? Oi, dia kata, Bapak, kalau di sini hari Jumaat lumayan Bapak, tempat tawaf. Kata berapa? Paling kurang 1,000. Pernah dapat 1,008 sehari. Jadi kalau awak nak kata ilmu boleh kaya, tak betul. Sebab rezeki sekarang. Jadi kalau orang mengaji teori pemikiran, dia kata ilmu banyak tu jadi kaya. Tak. Ada orang mengaji sampai PhD, tak ada kerja pun ada. Ada saya kita buat PhD, tak ada kerja. Akhirnya main jual bunga, nanen. Pasal mengaji sekarang, ilmu sekarang, apa di rezeki sekarang. Kalau dia mau nak cari ilmu dunia dengan ilmu dia mau tak kaya. Kau orang kaya buat nega. Buat gawa pergi temu boleh makan tak hotel. Gitu ya lagi klip dia boleh gaji bayar hotel kata orang lebih kurang dia begitu. Jadi orang kata sini jangan duk main campur aduk antara dua tu. Dak. Alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Baiklah, kalau mu ada ilmu, mu tak beramal dengan ilmu mu tu, berat lagi. Sebab kita di hari akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Nabi sebut, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sentiasalah kaki seorang manusia ni berdiri pada hari kiamat esok hatta yus'ala an arba', sehingga Tuhan tanya 4 perkara. Kita semua ni kan di hari akhirat esok Allah Taala tanya kita 4 perkara. Pertama sekali an ilmi, antaranya an ilmi fi ma amila fi. Ilmu kita ni apa kita beramal. Muda kita, gagah kita, an syababihi fi ma ablah. Muda kita ni mana kita korbankan. Wa an mali, harta kita, min aina iktasabahu, mana mu ambil, wa fi ma anfaqah, mana mu berabi. Tapi hak mahal sekali ni, an ilmihi fi ma amila fi. Ilmu yang kamu belajar ni, di manakah kamu habiskan dia. Muhammad kata ilmu ni, fi ma amila fi. Kalau kita ada ilmu kita belajar, tak beramal dengan ilmu kita, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Bapa mu ngaji, mu tidak beramal. Bapa mu mengajar, bagi mu tak amal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Ya orang beriman pada Allah, kenapa kamu kata bagi kamu tak buat? Seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Nabi kata ada satu hadis disebutkan, orang yang paling berat kena azab pada hari akhirat, orang lagi alimun, orang alim. Orang alim artinya orang yang belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama.
La yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi, di mana dia tidak dapat memanfaatkan dengan ilmu yang dia ada. Ilmu ada, tapi ilmu dia tak manfaatkan dia. Dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada. Ilmu satu perkara, lepas tu pula amalan dia sekarang lain. Banyak mana orang ngaji agama tak jauh. Banyak tuan-tuan semua. Orang ngaji, amo pernah jumpa satu orang bini tadi pun kamu. Orang tino, tadi pun kita. Dia cerita hal rumah tangga. Dia kata kamu, ustaz kenal tu lelaki apa? Jangan royak ke dia ustaz. Ustaz jangan royak ke dia. Bawa apa telefon ke ustaz ngadu hal rumah tangga. Oh, kata apa gitu. Sebab tu lelaki apa dia ustaz kenal. Tu lelaki dia ni siapa dia? Dia pun sebutlah. Dia ni email di sebuah bangsa. Email ni. Di sebuah bangsa. Kata, apa pasal riwayat? Gini ustaz. Dia kata rumah tangga mu ni goyoh berapa semua sekali. Kata goyoh apa rumah tangga di email? Muka semaya pun cukup. Jangan ustaz dia kata. Tu lelaki apa ni semaya ketika dia gitu dah. Tu bini dia, ya kamu. Kalau berlawak bini dia, berlawak lah kamu. Dia percaya. Boleh terima ada. Tok lelaki hamba ni semaya, ketika dia gitu gah, dia kata. Dia tak tugah, sila hidup lagi. Kalau kita mikir logik ada, seorang ustaz, tak semaya. Ahok dia kata, ilmu ada, tapi Tuhan tidak manfaatkan ilmu dia. Ilmu ada. Dia tidak ilmu dia menambah untuk diri dia ada. Dia tak terima akal belaka. Macam mana seorang itu email balsa? Dia boleh tidak semaya. Ketika tidak tugah, dia tugah dia email. Dia tak tugah. Ini bini dia tadi peramu. Orang kata lagu tu dia ni. Hamba pun duduk perhati tengok. Tanya saya. Tanya rakyat tugah dia. Memang huru-hara. Huru-hara. Kata betul juga bini dia bukan. Nak royak demo. Ilmu ada. Kalau setara semaya tu boleh kau kali kau hak lain tegak. Mesej ada. Ilmu ada tapi tak semaya. Tak semaya dia email pula tu. Email balsah. Bukan email wajib. Sabung. Masya-Allah dah. Orang ni macam-macam. Dan hidup sedap orang beramal belaka dengan apa yang dia tu. Banyak mana ustaz mengajar. Pustaqahlah kamu. Dia sendiri kopi angin. Lama. Kamu tengok hari-hari Jumaat terumah lalu. Email duduk ngadak lah depan. Kata email sila atau email lain. Email duduk ngadak Allah depan. Terumah lalu ke belakang. Dia astagfirullah. Lepas terumah lepas lakukan itu. Alhamdulillah. Walahanya ketubuh ni tajuk dia infak sedekah. Ketubuh tajuk sedekah. Baru sudah baca tajuk sedekah. Tapi title terumah lalu. Dia main astagfirullah. Terumah lepas Alhamdulillah. Banyak mana orang. Dia ngajar abad sedekah tapi dia kopi. Dia ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmu dia. Banyak kehidupan itu semua. Patutlah kita ada ilmu, sepatutnya kita belajar ilmu ni, kita kena amal ilmu yang kita belajar. Sebab Allah Ta'ala katanya kita wa an ilmihi fima amila fi. Ilmu itu gapo kamu amal. Dan diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirra, bahawa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini bertanya kepada Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dengan katanya, apa khabar kamu wahai Abul Qasim, yakni Al-Junaid Al-Baghdadi. Lalu Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Makna dia kata segala ilmu yang kita belajar bila kita mati tak ada apa. Kalau kita boleh tengok contoh apa dia. Amal yang kita buat pada positif. Maknanya praktis kepada ilmu itu lebih mahal daripada teori kita. Sebab itulah tuan-tuan, semua ilmu ni kita kena beramal. Kita belajar ilmu, kita kena beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Beramallah sekadar mana kita boleh beramal. Fattaqullaha
mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Taala sekadar mana kamu boleh takwa. Sama kita boleh buat, kita buatlah. Baik, nasihat ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Imam Ghazali kata ilmu kita ni bermanfaat ke tak? Bila kita amal ilmu kita ni, barulah dianya bermanfaat. Selagi kau dengan teori, begitulah tuan-tuan semua. Misal lagi ni lah. Doktor kata orang kecil manis ni dia kena makan nasi segia, lauk segia, sayur segia. Teori, belajarlah. Lepas tu benda manis ni, makanlah seputir dua dah. Ilmu tahu belakang. Tapi dia kecil manis kuat. Dia tarik hari-hari. Roti cana hari-hari. Dah, makan belakang. Mata kucing sekali makan. Lagu mana? Dia tahu dah benda tu. Orang tanya doktor. Orang kecil manis boleh makan tak mata kucing? Tak boleh. Tak boleh. Kalau gaut doktor boleh makan ke tak sifu udai ketas gitu. Tak sah. Sebenarnya berkata boleh. Cuma doktor ni bijak. Dia tahu dah buat Melayu ni kalau makan mata kucing tidak sebut. Sekali. Hati dia tak boleh tu. Supaya gaut makan soto. Boleh ke tak? Boleh. Makan udai boleh ke tak? Boleh. Cuma doktor ayak tak boleh. Pasal apa? Kalau dia makan tak sekor. Doktor ayak boleh. Tapi abang sakit ni. Sakit pun berhebat kau. Ilmu tahu tapi tak beramal. Jadi ilmu ni bila bermanfaat bila kita beramal. Dan kita kecil mani. Kita makanlah cara nasi 1/3, sayur 1/3. Tak makan gitu. Makan jangan banyak. Makan sikit pada makan banyak. Orang-orang doktor ayak lah. Bila orang kena penyakit kecil mani. Contoh tak. Maknanya benda tu bermanfaat untuk tubuh dia kalau sekiranya dia amalkan ilmu yang dia belajar tadi. Kalau dia tak beramal ilmu tu, tak ada manfaat ilmu dia. Sekadar ilmu yang latihan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya. Jangan mau jadi orang bankrupt pada amal. Ilmu banyak beramal tak. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Imam Ghazali kata, mu kena yakin bahawa kalau setakat mu belajar, mu tak beramal dengan ilmu mu tak selamat. Kau tak dia, timeh tak semaya. Timeh tak semaya. Kadang-kadang kita malu kok. Tak. Kita duduk, seorang ustaz ada basuh kereta. Basuh kereta. Dekat ngari. Lalulah pakcik tu. Pakcik tegur. Ustaz, apa tu? Basuh kereta kau. Basuh kereta lah. Lepas tu pakcik lagi mana? Lagi masjid lah, gelap ni. Lepas tu ustaz lagi mana? Apalah pakcik gila dulu ya. Pakcik gila ke? Bahkan pakcik tu gila mayat. Ustaz dia tak pergi mayat tu. Ilmu ada tak pergi mayat tu? Ada. Tak boleh kan? Bukan ustaz pun orang juga. Ustaz tu, orang panggil ustaz tu, ngaji agama ya. Kalau orang tak ngaji agama, tak panggil ustaz. Tapi kalau ngaji tak beramal, ada juga. Dia kena ngaji, nak beramal. Dan lebih dari kita. Selagi kita tak beramal, ilmu saja tapi tidak beramal, tak selamat di akhirat. Ilmu kita ni kita belajar, kita kena amal untuk kesenangan kita di hari akhirat. Ilmu kapur pula betul. Sebab tu kita kena ngaji sama. Hidup kita ni sepanjang masa ni kan, kita kena ngaji. Pagi, petang, siang, malam, kita ngaji. Kita ngaji, kita belajar, kita boleh ilmu. Dan kita boleh amal apa yang kita belajar. Ilmu ni tuan-tuan, walaupun berbeza dengan pengajian biasa, tapi kita belajar. Contoh sebut. Ada hadis bab tayamum. Contoh ilmu ni. Tayamum. Tayamum ni kita buat tayamum, pertama tepuk tangan. Apa ni muka. Yang kedua tepuk tangan. Tangan sampai pasir. Dah. Tanganlah Allah. Ni pula. Gitulah seterusnya. Baik. Ada satu hadis Ammar. Hadis Ammar ni hadis sahih. Dia tayamum setakat ni. Sekali. Baik.
Dari segi amalan kita, kita belajar sampai sini. Tapi ada hadis itu sebut sampai sekat ni. Hadis sahih. Baik. Kita ambil dua-dua. Tapi kita amal mana? Kita amal supaya dengan mazhab kita aja. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, ajar kita tayammum dia kena mari sampai ke siku mari. Gitulah. Jangan tahu hadis yang setakat ni tu. Jangan tahu. Ada ketikanya awak perlu. Contoh satu masa awak accident, patah tangan. Nak akak tangan tali. Boleh akaknya setakat ni. Ada kan agak dekat. Tidak kau tu. Ilmu ni kalau kita ngaji banyak, dia utuh banyak. Sekali tu saya ngosip satu orang ustaz. Ustaz dia ngaji Baghdad. Tua lah. Kita gurau ilmu lah dengan satu orang ustaz tua. Pacik nama satu. Dia mati dah lah ni. Apa tanya dia? Ustaz, kalau orang bayar terus lepas bayar raya, lagu mana? Jadi sedekah dia kata. Tak jadi terus. Amba kata, ada kedok pandangnya ulama yang menyatakan bahawa bayar terus selepas bayar raya jadi terus. Tak ada. Kata Ustaz yakin tak ada. Tak ada dia kata. Kita cari dalam kitab mana. Kita tanya tu, kita jumpa. Tapi kita bukan nak amal. Kita nak amal, bayar terus belum bayar raya. Tapi ada kedok pandangnya. Benda ni disebut oleh ulama mazhab Syafi'i dalam Kitabul Majmu'. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab Fiqh paling besar, kitab nombor 1. Nombor 1 kitab mazhab Syafi'i. Dia kata bayar terus lepas bayar raya jadi terus. Ada pandangnya lagi tu. Kita kata bagi sedap ni. Kita pun ambil pada poket. Pada poket kita. Kita pun dia kata, ada kau ustaz? Tak ada. Ya ambo pun ambil kitab tu, ambo video. Ni kita sudah baca. Dia pun buka tanya. Dia kata, ni baru bagi anak ni. Kata baru ke mana? Ustaz tahu kat 70 tu. Tak baru dah ustaz. Ustaz tu baru tak belum perai lagi. Lah ni perai ustaz nak mati dah. Tua orang kata. Ada lagi kitab ni. Baru dah ni. Tak putus stek kanan. Kita putus stek kita dia. Baik. Kita nak ajar orang bahawa terus ni kita kena bayar sebelum bayar raya. Tetapi kalau sekiranya kita tak ingat, terlupa, terlalai, kita pergi bayar lepas bayar raya. Ada kedok pandang yang mengatakan bahawa jadi terus. Ada. Ambil pada poket. Senyap sudah lah awak seorang tu. Kita bukan nak bayar lepas bayar raya. Cuma takut paruk, tak ingat, tak gapo. Dia gini terus. Terus ni kena bayar sebelum bayar raya. Kita buat contoh. Sini bayar raya pukul 9.30. Masjid pula bayar raya pukul 11. Jadi kalau orang duduk pula, bayar terus pukul 10.30. Sah tak? Sah. Orang sini sah tak? Tak buat dia 9.30. Kalau orang sini bayar pula lagi mana? Tu orang kata dah, ilmu ni kan, bila kita ngaji banyak, jumpa bagai pelik tu berbusin. Kata boleh pakai. Ya ada pun yang ketika bagai pelik dia bunyi. Tapi jangan kata, ustaz saya pun mengajar yang tengah bayar raya. Bukan nak faham boleh aku mengajar ni. Kita royak, benda pelik tu ada. Gua boleh pakai. Kita beramalnya, bayar terus belum semayang raya. Tapi ada pandangan ulama kata boleh lagi tu. Cuma kita boleh pakai. Jangan amal gitu. Bayar sebelum lah. Tak khilaf ulama. Baik. Kata benda-benda pelik dia banyak lagi. Tapi kena taruh boleh pakai kita. Taruh boleh pakai. Tanya-tanya parut ada kita guna. Buat semua. Supaya lah. Bak setuh laki puai pun. Mazhab Syafi'i kita mengajar. Setuh laki puai. Ini batal. Tapi ada pandangan mazhab lain. 3 daripada 4 mazhab ni kata, setuh laki puan tidak batal. Kecuali jika ada syahwat. Kita mengajar orang bahawa mazhab kita ajar, setuh laki puan batal. Tapi orang pandangan tak batal tadi tu, jangan tahu, boleh pakai.
Boleh poket. Aku takut demo sakit dan gerak tak diakak. Bini demo nya teringat. Dia akak pala tu kak. Seduh kulit. Nak maya kau ada demo tan ais maya. Teringat. Aduh, so aku ngaji. Tak masa setuh dia pun tengok. Syarat dia ni setuh tak ada orang. Tak pakai tu belepek dengar lagi. Tak patah. Aku nak bayar orang ni lagi mana aku. Tekak-tekak parak tekak pergi bagai-bagai parak tu tak boleh guna. Jangan kata ilmu pelik-pelik ni tak boleh. Ni bukan mazhab kita. Betul. Tapi dia masih dalam mazhab Pak. Cuma kita boleh poket. Ada poket kita, jaga molek, taruh molek, tarik-tarik parak kita boleh. Tak boleh guna lah. Supaya tu peti ajino lah. Orang duk balah. Melih hayat. Buti dalam tubuh. Jangan melih hayat. Ni kan buti dalam kepala. Tak gitu ya? Lepas tu baru dia keras sini. Jadi satu orang melih hayat tu buti. Dia tak semakin lah. Balah-balah wagi. Penamai. Lepas tu gua ajino. Terguru lah ke mana ni hayat. Buti dalam tubuh. Tak duduklah tekok. Apa tak semakin dia kata. Dia ketemu ajino. Apa tak semakin. Apa melih hayat tu supaya orang tua ajar dia kata. Kamu tak semakan dia kata. Jawab tak pada jenuh. Kalau mau semakan, aku tinggal situ aku makannya. Kalau mu tak semakan, mu tinggal situ biar aku makan. Artinya boleh makan. Betul tak? Cuma pada pandangnya ilmu mu biasa tak. Pandangnya dia boleh. Ada bila dia pergi itu mesti dia orang alim. Gitu. Kita ngaji ni kan ngaji banyak, jumpalah banyak teori. Banyak teori, banyak kesimpulan dekat untunglah kita tak boleh kat tu boleh. Kat ni boleh, kat ni tak boleh. Kat tu. Itu orang ngaji. Duk main tak ngaji tak gerak, duk main wadah skala tak boleh. Kena kita ni kena ngaji banyak. Hidup ni orang panggil pengajian sepanjang hayat. Ngaji sama selagi ada. Baik umpamanya sekali lagi. Kalau seorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam. Dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi. Dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pandanganmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh Tuhan ampunya senjata itu. Imam Ghazali buat bandingnya. Mu ada pedang 10 bilah. Tajam belakang. Bila singa lagi serang mu tak guna pedang mu lawan singa. Adakah bermanfaat? Tak. Pedang singa lah mu. Pedang mu tu bermanfaat untuk selamatkan dirimu. Apa kalau mu guna pedang itu untuk lawan singa? Singa tu mati tanganmu. Barulah pedang itu bermanfaat. Sama juga dengan ilmu. Sekadar kamu mengaji, tidak ada apa-apa. Kalau kamu tidak amalkan ilmu yang kamu pelajari itu. Maka begitulah keadaan seorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu. Tetapi ia tidak beramal dengannya. Tahu ilmu banyak, bergunung-gunung ilmu. Tak beramal dengan ilmu dia, habis. Maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah dia amalkan. Ilmu kita tidak ada manfaatnya kecuali bila kita amal. Pedang tadi tidak ada manfaatnya kecuali apabila digunakan untuk berlawan dengan singa tadi. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan minum obat. Obat itu nama aku bahasa dia tak sebut. Maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan minum obat tersebut. Orang sakit gambar-gambar pun sekadar ambil obat dinding makan obat tak jadi. Sebab tu betul kita lah ambil obat ni klik makan, jangan dinding makan. Kita boleh obat kak, kita makanlah sekali. Apa dia tu? Keboh tu kak kira. Tak lah. Lepas tu tengok obat lebih belakang rumah kita. Tak ada obat buat kita. Tak ada apa, berapa perlu sikit lah. Tidak. Itu biasa buat kita. Lah kali dinding yang siap. Hak tu dinding tak ada keciman ni. Dinding tak ada keciman ni. Moga dinding tu dia makan obat.
Wakili rumah macam mana? Orang kita lagu tu. Aku tanya satu orang patching. Kata dia buat apa lah ni? Dia kata, duk boleh hospital ambil obat. Itu Datuk. Mula Datuk berlaku. Dia jawab kita gitu. Kata Datuk, sekat patching tu buat apa? Pergi hospital ambil obat siapa? Kata ramai rupa-rupa bila anak patching. Amba pergi hospital, amba tengok. Orang patching ramai dia boleh hospital ambil obat. Kata kita duduk mikir apa lagi. Pasal apa? Sebab dia beri emergency. Dia beri tu. Dia patching daripada otak duduk mikir, duduk apa ni. Berat dia kerak aktiviti dia. Jangan gitu. Dia mau orang patching, dia mau kena berlari buat hijau. Ikutlah kerja apa. Biar otak ni jalan sepos kalau apa aku yang kena nyakit. Kalau dia mau kata patching kena nyakit, bagi nyaku. Dengan patching lagi nyaku buat aktiviti sikit dah. Biasa semua. Alhamdulillah. Kita nak patching lambat lagi, tersedia dah nak patching. Dia kira buat apa. Kita buat dah. Lah ni kita start dah kita nak patching. Ni buat tahu kita nak patching. Kita buat dah lah ni. Kita start aktiviti nulis buku. Kata-kata buku dalam bilik aku ni, kalau aku tak kebek semula, bila aku nak kebek? Kita start dulu. Biar otak kita ni mikir semua. Bila mikir kan kita dah lama. Otak dah lama. Sekat patching, makan minum selok. Jangan jaga kesihatan. Orang ingat satu orang di Muhammadiyah tegur sama Ustaz jaga kesihatan dia kata. Ustaz ngaji lama. Nak boleh ke setara ni lama Ustaz ngaji. Baca duk kaji lama nak boleh. Kalau Ustaz tak jaga dia kata. Boleh pakai setakat umur 55 ni boleh. Kalau Ustaz ada lebek 20 dah teruk. Kalau jaga molek kesihatan 70 tak boleh ngajar lagi dia kata. Orang banyak ilmu. Orang mata hidup dia kata. Kita duduk mikir buat dia. Sebab buat ustaz ni lagi tu. Jadi makan sedap. Makan sedap memang lah. Dia buat baju saja. Pokok tak buah. Kan sebab tak lagi. Orang pun suka juga. Mikir, jaga molek dia tersebut. Mana kita kata, obat bermanfaat kepada Tuhan dia apabila kita makan. Ilmu bermanfaat pada Tuhan dia apabila kita amalkan. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Farsi. Artinya seandainya engkau menimbang 2000 kali arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Dia kata mu beli arak banyak mana pun tidak akan mabuk. Kamu selagi mu tak minum. Kalau mu minum arak tu baru mu akan mabuk. Jadi kita dengan ilmu bersamalah. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya, dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Dia kata kalau mu ada ilmu banyak, beli kitab banyak pun, selagi mu tak beramal dengan ilmu mu, Tuhan tak merahmatimu. Mu nak boleh ilmu manfaat, mu kena beramal dengan ilmu yang kamu ada itu. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Sambung lagi dalam kuliah kita 2 minggu akan datang. Bismillah.